Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di masjid kita selepas kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah dan sementara menantinya masuk salat fardu isya. Biasa di masjid kita ini akan dipenuhi dengan kuliah, tazkirah, pengajian, dan pada malam ini kita buat sedikit istimewa bersempena dengan kemuliaan bulan Zulhijjah 1444 Hijri. Kita adakan bual bicara ibadah korban. Sebab bila datang ke masjid Jami' Kampung Baru ni, tiap-tiap kali program memang pentas dia macam program TV. Jadi itu saya kadang-kadang tertukar program apa ni Kang. Dengan pentas, hiasan, dan saya fikir satu-satunya masjid lah. Kalau saya pergi seluruh Malaysia ni, jarang ada masjid yang sehebat Masjid Jami' Kampung Baru. Jadi saya ucapkan tahniah kepada seluruh jawatan kuasa dan juga para jemaah yang hadirlah. Kepada puan-puan hajah di belakang, okey ke? Boleh dengar suara saya dengan baik? Alhamdulillah. Sebab dalam pengajian kita kena tanya muslimat. Happy wife, happy life, doktor. Jadi kalau orang perempuan happy dengan program kita, happy lah program kita, tuan-tuan sekalian. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya tukang tanya, tukang jawab sebelah saya, iaitu yang berbahagia kekanda saya, guru saya, Dr. Syed Shahrizan bin Syed Muhammad, merupakan Ketua Penolong Pengarah Penyelidikan Jabatan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat wabarakatuh. hari ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Nampak tengok muka Ustaz hari ni pun dah sihat cukup dah. Alhamdulillah. Dr. Syed Shahrizan ini orang kuat di Pejabat Mufti lah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca laman web, penulisan, pandangan hukum, banyaknya kekanda dan guru saya lah yang akan mengetuai pasukan penyelidikan. Dan kita di wilayah persekutuan ni banyak dapat manfaat. Saya sendiri pun kalau kadang-kadang nak ceramah, nak rujuk, maka kekanda dan guru saya lah yang tepat kami rujuk, dan kita semualah masyarakat di wilayah persekutuan ini. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kita dapat bersama dengan pakar rujuk kita untuk kita bincang tentang ibadah korban. Baik, tidak dilupakan juga kepada pelayar-pelayar di Facebook, bolehlah tolong like dan juga share, tag juga kepada teman-teman anda yang belum mungkin tengah fikir-fikir, nak masuk korban ke tidak, tag mereka supaya hari ini dapatlah mereka ilmu tentang ibadah korban. Baik, sebagai doktor kita nak mulakan terlebih dahululah. Bila kita sebut ibadah dalam Islam ini dia luas. Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Dan kita ni tak terpisah, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ada ibadah khusus yang kita buat. Termasuklah ibadah korban. Mungkin hari ni macam ulang kaji lah. Ulang kaji teringat dulu sekolah kafar, sekolah kebangsaan dulu. Apa itu ibadah korban? Dan setiap ibadah yang Allah Ta'ala buat ni, dia mesti ada tujuan. Semayang, apa tujuan? Puasa, apa tujuan? Mungkin doktor boleh kongsi kita apa tujuan Allah Ta'ala syariatkan ibadah korban. Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz adinda saya Ustaz Muhammad Hariri. Terima kasih kepada pihak penganjur, pihak pentadbiran dan ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Kampung Baru serta hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Dan saya sangat bertuah dan saya sangat bersyukur atas keberadaan saya di sini, dan saya amat betul-betul kata orang tu menghargai jemputan ini. Sebab kata orang Masjid Jami' Kampung Baru ni tak bosan-bosan jemput saya. Dah berapa kali dah ni. Mungkin ada tengok muka saya je, tapi tak apalah, saya rasa ini peluang saya sebenarnya. Betul, betul. Dan rasa bertuah dan teramat bertuah kita bersama dengan pakar forum perdana kita ni. Allah. Itu dia. Kalau tengok forum perdana tu, kalau tak ada 2 panel pun tak apa, cukup Ustaz Hariri pun sudah memadai dah. Dia punya celoteh, hiburan dia, ulasan, olahan, bahasa, fakta yang dibawa ketika forum perdana tu cukup mencuit hati dan banyak manfaatnya. Jadi rasanya sepatutnya saya pun kena tanya soalan juga. Aduh, jangan doktor. Hari ni saya tukang tanya je ni. Betul. Kan, dia kira macam berlawan. Allah. Moderator tanya dan panel pun tanya juga. Tapi kalau kedudukan kita ni memang macam tu, macam lawan game. Lawan gaming. Kursi dia. Baik. Terima kasih Ustaz tentang soalan tu. Soalan cukup cantik. Kita sebut tentang korban, ya. Korban ni dia perkataan daripada qaruba. Qaruba maksudnya dekat. Jadi korban ni bila kita sebut korban, sembelih binatang, sembelih kambing, sama ada kalau kita mampu buat seekor, kita buat seekor, ataupun tak mampu buat satu bahagian, itu namanya korban. Kenapa sembelih lembu itu dinamakan korban? Dan korban ini qaf ra ba alif nun, itu ejaan dalam bahasa Arabnya. Dan korban maksudnya dekat. Jadi konklusi daripada maksud sebenar korban itu, kita menyembelih binatang korban, binatang ternakan yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui risalah yang Allah amanahkan kepada Nabi, iaitu menyembelih ibadah korban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dinamakan korban. Jadi bukanlah kita sembelih lembu tu kita nak sembelih untuk apa, berhala-berhala pada zaman dulu. Zaman dulu ya, kalau kita tengok zaman jahiliah, masyarakat Arab mereka sembelih untuk berhala-berhala mereka. Ya. Dan sebenarnya sembelihan masyarakat jahiliah untuk berhala itu warisan daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi diseleweng. Ibadah korban ni berasal daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, diwarisi sampai satu tahap syaitan menguasai masyarakat, diubah. Sepatutnya korban itu untuk Allah, kerana Allah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi bertukar menjadi penyembelihan untuk berhala. Dan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger, nabi yang terakhir, membersihkan balik segala dakyah-dakyah, akidah-akidah terpesong, iaitu membawa masyarakat Arab kembali kepada fitrah yang sebenar, bahawa korban kita menumpahkan darah itu kerana Allah Subhanahu wa taala, sebab itu perintah Allah. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang cukup besar. Ma amila adamiyun amalan ahabba ila Allahi yauman nahri min ihraqid dam. Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan yang diamalkan oleh seorang anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Aidil Adha, melainkan menumpahkan darah, iaitu sembelih ibadah korban. Pada hari raya Nabi kata tidak ada ibadah sunat yang lebih afdal melainkan ibadah korban. Tahajud ke, baca Al-Quran ke pun besar pahalanya. Sembahyang sunat ke, berzikir ke, pahala tetap besar. Tetapi pada hari raya korban dan hari-hari tasyrik, amalan paling special ibadah korban, pahalanya mengalahkan ibadah-ibadah sunnah yang lain.
Bayangkan pahala kita dapat. Dan Nabi kata innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa bi asy'ariha wa bi adlafiha. Nabi kata sesungguhnya pada hari kiamat binatang korban yang kita korbankan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan datang membela kita. Membela macam mana? Dengan tanduk-tanduknya sebagai pemberat pahala dan ganjaran. Sebab itu Nabi suka sembelih binatang korban yang ada tanduk, akran. Sebab apa? Lagi besar tanduk, lagi besar kepalanya. Bukan kepalanya, besar lagi berat timbangan pahala dekat mizan nanti. Dan sebab itu Nabi suka sembelih binatang korban kambing biri-biri. Kambing biri-biri ni lagi banyak daging Ustaz. Dia punya lemak tu sedap, buat tetel ke apa. Dah terliur dah ni. Dah terliur. Dan satu lagi bulu dia banyak. Lagi banyak bulu, bayangkan setiap satu bulu satu pahala. Kalau nak kira seluruh bulu yang ada pada binatang korban tu macam mana kita nak kira. Ya, pernah tak dalam sejarah Ustaz orang pernah kira rambut dia berapa banyak? Ada tak Guinness Record? Pernah dengar? Dulu ada Piramli. Piramli. Dia kata kerjanya mengira bulu harimau. Tapi Piramli saja. Tapi tak ditirak oleh Guinness Record. tidak dikira. Ya. Kita tak larat tuan-tuan nak kira rambut. Jangan kata rambut kita, bulu hidung pun tak terlarat untuk kira tuan-tuan. Bayangkan bulu ya ada pada kambing, kambing biri-biri, kambing gurun dan sebagainya. Dan begitu juga dengan kuku-kukunya. Kukunya itu sebagai pemberat, pahalanya cukup besar. Jadi inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu pendekatan untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sebalik ibadah korban tu kita tahu ibadah korban tu bila sebelum raya korban kita akan solat sunnah hari raya. Sebelum solat hari raya kita akan dengar khutbah. Selepas solat hari raya kita akan dengar khutbah. Dan apa intisari yang biasa memang khatib tak pernah miss. Kadang-kadang disebut panjang, kadang-kadang disebut secara ringkas, iaitu bagaimana prinsip korban yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Bayangkan tuan-tuan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur ma tara. Nabi Ibrahim Allah menceritakan apabila tatkala Nabi Ismail sudah sampai usia yang dewasa remaja, kanak-kanak umur 7-8 tahun tuan-tuan, anak-anak kita darjah 1 darjah 2 ya, maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang disayangi, sesungguhnya aku melihat engkau di dalam mimpi aku, sesungguhnya aku menyembelih kamu. Apa pandangan kamu? Bayangkan anak sendiri, anak yang kita belai, anak yang kita dukung, yang lahir daripada perut isteri kita, kita sambut, kita azan dan iqamah dekat telinga dia tuan-tuan, kita belai, kita sanggup berjaga malam, dia sakit perut, masuk angin, macam-macam. Ya, kita bapa tahulah macam mana sayangnya pada anak ni. Tiba-tiba Allah datang wahyu, mimpi dia kena sembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dan dengan berat hati Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, apa pandanganmu wahai anakku? Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati if'al ma tu'mar. Dia tak ada kata wahai ayahandaku, engkau ni ayah yang zalim, tergamak engkau nak sembelih aku, tak ada. Itu bukan kata-kata Nabi Ismail alaihissalam. Kata ya abatif'al ma tu'mar, wahai ayahandaku, lakukanlah, laksanakanlah seperti mana engkau diperintahkan. Sehingga walaupun nyawaku tercabut, kalau itu perintah Allah, lakukan. Ya, satajiduni insyaallahu binas sabirin. Sesungguhnya engkau akan mendapati aku tergolong daripada golongan-golongan orang yang sabar. Selain daripada kita mendekatkan diri pada Allah dengan ibadah khusus yang Ustaz Hariri sebutkan tadi dengan ibadah korban, tetapi di sebalik itu falsafah kita kena ingat. Falsafah itu kita kena lihat kenapa Allah syariatkan ibadah korban, supaya kita menghayati perjalanan korban yang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lakukan. Intipati dia apa? Intipatinya kita sanggup korbankan keselesaan kita, kesukaan kita, kesayangan kita demi menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dekat dunia ni kita tilik balik. Kita bandingkan diri kita dengan Nabi Ibrahim. Tak perlu sampai nak sembelih anak tuan-tuan. Kalaulah berlakunya pertembungan antara self interest,
Kita punya kehendak peribadi dengan kehendak Allah. Mana kita dulu kan tuan-tuan? Mana kita dulu kan tuan-tuan? Berapa ramai waktu subuh saja mementingkan diri sendiri. Tak bangun subuh, tak datang masjid. Allah panggil, mari sembahyang subuh. Kan? Kita tak apalah, nantilah sembahyang, tidur lagi sedap. Yang tak bangun subuh langsung pun berapa ramai? Allah. Ya. Berapa ramai yang tak nak didik anak-anak, biarkan anak dia tak sembahyang, tak solat, buat maksiat. Berapa ramai yang biarkan isterinya tak tutup aurat dengan betul, tak solat, tak nak tegur. Kenapa tak tegur bini kau tu? Nanti dia marah, takut bini rupanya. Dia tak takut Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mementingkan perintah Allah, dia tak kisah. Yang penting dia tegur, aku kena luruskan family aku. Bini aku marah ke, tidur luar ke, whatever, aku tak kisah. Yang penting jangan aku tidur luar syurga nanti. Allah. Itu dia tak nak. Berapa ramai yang bapak-bapak tak tegur anaknya yang dah dewasa tak pakai tudung. Bapak pergi masjid tapi anak tak pakai tudung, tak pernah nak tegur. Kenapa tak tegur anak kamu tu pakai tudung tu? Nanti kalau aku tegur, nanti duit bulanan dia tak bagi. Aku ni dah tak ada pencen, EPF pun tak ada. Kan mengharapkan macam tu. Lebih pada self interest. Interest daripada Allah dia tak fikir. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Dia korbankan kasih sayangnya kerana apa? Dia lebih sayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab persoalan. Alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah. Ini seronoknya bila kita duduk majlis ilmu. Benda yang kita tahu, kita bertambah tahu dengan ilmu yang telah disampaikan. Hari ini kita faham, korban bukan bermakna semelih semata-mata, tetapi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat doktor kan? Ya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang korban dan mendekatkan diri ini dalam surah yang terpendek dalam Al-Quran. Agak-agak surah apa tuan-tuan? Tuan-tuan buat macam tak ingat ni kan? Kan semayang asar zuhur selalu baca tu ya. Ke sini semayang zuhur Al-Baqarah. Puan-puan belakang? Puan-puan macam tak suka tengok sebelah sana aja. TV yang ditengok tu, Allah ingatkan tak suka pada kami. Nengok kiri je tu Suspend juga. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kawthar kan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya kami telah kurniakan kepada kamu wahai Muhammad nikmat yang banyak, Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Cara untuk kita mensyukuri atas nikmat yang Allah bagi banyak kepada kita, salat dan berkorbanlah. Itu cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Sebab itu doktor, ada ayat Al-Quran bila cerita bab korban, dia kait dengan haji. Ni sekarang musim haji ni kan, orang pergi haji. Yang kita duduk di kampung baru ni nak buat apa ni? Nak melopong je ke? Kan? Untunglah dia dapat pergi haji, kita duduk ni. Dalam surah Al-Hajj, surah haji, Allah cerita bab korban. Ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala kata, takkan sampai, kita korban ni tak sampai kepada Allah daging ataupun darah, tak sampai. Tapi yang sampai adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin doktor boleh hurai sikit lah kot. Apa ni? Kita sembelih, keluar darah, dapat daging, tapi benda tu tak sampai kepada Allah. Yang sampai takwa. Nak nilai macam mana doktor? Silakan. Baik. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37, Allah menyebut layyana lallaha luhumuha wala dima'uha
walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging yang kita korbankan, darahnya yang mengalir itu takkan sampai kepada Allah. Allah tak perlukan daging kita, Allah tak perlukan darah kita. Yang perlu kita. Kita yang perlukan darah daging tu. Bukan daging, darah lah, daging saja. Sanggup ada yang petugas tu, dia pergi, dia sorok dekat poket dia sikit, kan? Dia pergi curi ekor tu, duk kejar sangat daging tu. Ada kes berapa kali dah tuan-tuan. Tempat saya dekat Kajang, kampung saya tu tuan-tuan, pernah sekali tu petugas tak jaga dekat pagar, dekat gate sana tu, satu peha ni, satu kaki tu hilang. Punya dahsyat. Manusia sangat memerlukan daging. Sampai mencuri daging tu tuan-tuan. Jadi semenjak peristiwa itu berlaku, kami pun mengkedakan pemuda-pemuda untuk berjihad, menjaga setiap pagar-pagar di sekeliling masjid, supaya tidak dibawa lari daging-daging tu. Tapi Allah tak memerlukan daging kita. Allah tak memerlukan darah itu semua. Sebab Allah Maha Berkuasa, Allah tidak memerlukan pergantungan kepada sesiapa pun. Kita yang bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita melakukan ibadah korban? Sebab pertama, untuk kita mentaati perintah Allah dan kita menerima segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Tak kiralah kita suka tak suka, tapi sebab itu Allah suruh kita buat. Masuk akal tak masuk akal, kita buat, tak ada masalah. Banyak dekat ibadah yang Nabi ajar kepada kita ni tak masuk akal, tapi kita terima. Macam tu juga korban. Ya, saya kata mana mungkin Ustaz, mana mungkin ibadah tak masuk akal. Saya tanya satu saja. Kenapa kentut kena ambil wuduk? Apa masuk akal? Kenapa tak basuh bontot je? Kenapa nak kena basuh muka, basuh tangan? Kenapa tu Ustaz? Kenapa? Wallah alam, dah itu dah Allah suruh macam tu kan. Patutnya basuhlah bontot Kan? Sentuh bini batal wuduk. Najis ke bini kita tu? Itulah kita dok bercinta, berlari, berguling-guling kat taman. Sentuh batal wuduk. Najis ke bini kita? Jadi kita terima, kenapa? Sebab Allah dah sebut, aula mastumun nisa, kamu sentuh perempuan bukan mahram kamu, kena wuduk balik, kena batal balik apa? Cuma ada khilaf lah. Ada, memang kita tak nafikan ada khilaf, ya. Jadi zaman sekarang ni, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ibadah ini, inilah Allah suruh, dan Allah tak perlukan darah, Allah tak perlukan daging kita. Yang sampai kepada Allah takwa, keikhlasan kita. Sebab itu Nabi SAW sebut fatibu biha nafsan. Sesungguhnya dalam hadis Nabi sebut innad dama la yaqa'u minal ard. Maksudnya darah yang kita sembelih itu sebelum dia jatuh ke bumi, dia akan sampai redha Allah Subhanahu Wa Taala cepatnya. Maksudnya ibadah korban ni dia akan mendatangkan keredaan dan rahmat Allah cukup cepat, cukup pantas. Cepat betul sampai. Bayangkan kita sembelih sebelum darah tu jatuh kena kat tanah, rahmat Allah dan redha Allah sampai kepada kita. Betapa hebatnya ibadah korban ni. Tapi Nabi kata fatibu biha nafsan, hendaklah kamu mensucikan jiwa kamu dengan ibadah korban ini. Seolah-olah Nabi kata korban ini adalah ibadah yang paling disukai oleh Allah pada hari raya korban, akan datang dengan unta-unta, dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kukunya, dan darah itu sebelum jatuh ke bumi akan sampai redha Allah. Maka Nabi kata peringat, perelokkan jiwa kamu, ikhlaskan diri kamu dalam ibadah korban. Begitulah Al-Quran menyebut walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Ya Allah lihat ketakwaan kita, keikhlasan kita. Elok-elok kita nak dapat pahala besar, ganjaran besar, tetapi ada sedikit riak. Ustaz hari ini ni satu bahagiannya tak boleh lawan aku, 3 bahagian. Dah start riak dah. Ya. Jadi upload pula. Upload. Macam tengok kita pengurusan dekat masjid, dia kata tengok Kampung Baru, lembu sado-sado. Tengok masjid kat Ampang. Stoet kecil je badan. Apa punya pengurus? Dah start dah. Nampak? Itu sebab ibadah korban, binatang korban ni dia boleh jadi satu tempat untuk kita meriakkan diri kita. Ada seorang hamba Allah ni Ustaz, dia sudah umur dia dah 50 lebih. Dia tak pernah miss korban. Setiap tahun, tak pernah buat luar negara, dalam negeri. Bayang dalam negeri mahal kan? Dia tak pernah miss. Tiba-tiba musim PKP dia tak ada duit.
mungkin kena buang kerja dan sebagainya, dia tak ada duit. So dia nak pergi buat ibadah korban, dia buat pinjaman. Dia pinjam kat sesiapa, alung kita tak tahu. Isteri dia tegur, bang tak payahlah bang, ustaz kata ibadah korban ni untuk mereka yang mampu, ada lebihan harta dan duit, ya, buat apa nak sampai pinjam dekat alung ke pinjam kat ni dia buat ibadah korban. Awak jangan buat malu saya. Saya 35 tahun tak pernah miss ibadah korban. Masjid tengok tiap-tiap tahun nama saya mesti naik 1 bahagian 2 bahagian. Memang nama saya tak pernah miss selama 30-40 tahun. Tiba-tiba hari ni nama saya tak naik, saya tak daftar. Jangan buat malu abang 7 keturunan. Oh, nampak? Dia malu. Malu sampai nak berhutang. Ini bukan tuntutan Islam. Nabi kata mereka yang mampu. Betul. Kalau yang mampu tak nak buat, itu Nabi marah. Nabi kata malam yudahi fala yuqarribanna musallana. Sesiapa yang tidak melakukan ibadah korban, iaitu dengan kemampuan yang ada, Nabi kata tak payah datang surau, untuk tak payah datang semayang solat raya. Nabi kata tak payah. Yang ada duit tapi tak nak berkorban, tak payah datang solat raya dengan kami. Macam tu. Ya, tapi ini tak mampu buat tak mampu. Tapi sebab ngapa dia nak pinjam duit? Ada sifat-sifat dia tak nak malu, dia nak ada sifat riak supaya ada orang sanjung dia. Ya, tak pernah putus rekod, tak pernah miss. Ini something wrong yang kita kena ingat dan kita kena faham. Jadi itulah yang memang kita kata Allah Subhanahu Wa Taala tak perlukan daging tu. Daging tu tak sampai pada Allah, tak sampai kepada Allah darah itu, tapi nilai ketaatan kita kepada Allah dan ikhlaskan diri dalam ibadah korban ini. Dan zaman sekarang ni Ustaz, dekat Malaysia ni ramai ya pecinta-pecinta alam di kalangan Muslim. Betul, kita setuju, kita bagus. Kita pun cinta alam. Kita pun menentang pollution ini semua. Tetapi ada yang keterlaluan. Keterlaluan dalam kalangan orang Islam. Dan Ustaz dah tahu dekat Malaysia ni jumlah golongan Muslim yang vegetarian pun makin ramai. Memang makan sayur saja, daging tak makan, ayam tak makan, ikan bilis pun tak makan. Memang tak makan. Ya. Dan dia berkempen supaya masyarakat jangan makan daging. Dia kata kezaliman. Pencinta haiwan. Pencinta haiwan. Tak salah, saya tak salah. Kita tak menghukum pencinta haiwan secara keseluruhan. Dan kita tak mengatakan pencinta alam ni jahat. Tidak. Ada segelintir pencinta haiwan dan pencinta alam ni Muslim yang surprisingly memalukan, ya, turut kempen dia kata. Kempen dia keluar dekat Twitter dia kata tak ada ibadah lain ke raya ni? Nak kena korban. Daripada sembelih itu baik banyakkan zikir ke, baca Al-Quran ke. Dah macam tu pula dah. Dah nak mengenepikan sebab tak diterima akal dia. Tak diterima dengan kehendak hati dia. Sebab dia pencinta haiwan, dia tak suka makan daging, dia jadi vegetarian. Dia anggap apa yang Nabi syariatkan melalui risalah Allah Subhanahu Wa Taala dah tak elok di mata dia. Ini sangat bahaya. Mudah-mudahan Allah melindungi isteri dan anak kita daripada dayah-dayah dan ideologi yang mengarut seperti ini. Tak nak makan daging, nak jadi vegetarian, silakan, tak ada masalah. Sesekali jangan menghalalkan benda yang diharam, jangan mengharamkan benda yang dihalal. Saya tak nak makan daging, saya nak jadi vegetarian. Pasal apa? Sebab saya rasa lebih sihat. Saya rasa tak perlu makan daging. No problem. Al-aslu fil asya' ibahah. Dalam kaedah sebut, hukum sesuatu itu asalnya adalah harus. Selagi mana tidak ada dalil mengharamkan. So orang tak nak makan daging, tak berdosa. Tidak ada dalil mengatakan siapa yang menolak makan daging berdosa, tidak. Tetapi yang berdosa, dia mempertikaikan hukum Allah dan mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lebih teruk daripada ibadah yang tidak ikhlas. At least dia ibadah tak ikhlas, dia mengiktiraf syariat Allah. Dia tidak menolak hukum Allah, cuma tidak riak. Ini tidak. Dahlah tak nak ibadah, tetapi cuba nak mempertikaikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjaga akidah kita semua dan anak cucu kita. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Masya Allah tuan-tuan. Ini yang kita dapat rungkaikan. Betul juga kadang-kadang logik akal mengatasi kepada nas Al-Quran. Kita rasa apa ni tak elok ni. Akhirnya tujuan yang doktor sebutkan tadi adalah untuk mentaati perintah Allah. Allah suruh, maka buatlah seikhlas kita sebagaimana Nabi Ibrahim AS buat. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan adalah manusia Nabi yang never say no kepada arahan Allah. Allah suruh tinggal anak isteri, bawa dia pergi. Allah suruh ambil pula.
Allah suruh sembelih, sembelih. Allah suruh bina Kaabah, buat Kaabah. Allah suruh panggil haji, buat panggil. Tidak pernah kata tidak. Ini insan yang perlu kita contohi, tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah jawab satu soalan yang seronok Dr. Syed Rizal ni, isu-isu semasa. Oleh kerana doktor telah membuka ruang itu, saya tinggallah soalan ni. Saya nak tanya soalan netizen. Sambil-sambil Facebook live kita ni pun ada yang bagi soalan, saya ambil lah. Tapi ini soalan popular doktor. Pertama adalah soalan yang selalu ditanya, mana yang lebih utama untuk kita korban dalam negara ataupun luar negara? Okey. Yang kedua doktor, daging tu tadi adakah boleh kita hadiahkan kepada jiran kita yang bukan Islam? Silakan doktor. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Hariri, soalan yang mana-mana pergi soalan dua ni memang Famous. tak pernah. Memang Tiap-tiap tahun tahu pulang. kami pejabat mufti tiap-tiap tahun soalan benda yang sama awak tanya. Dekat email, telefon, dia kata Ada boleh skema tak? jawapan ke tak? Ya? Dah ada skema Dah ada, jawapan. sebab dia tiap-tiap tahun kita memang dah standard kan dah. Forward dia. Alhamdulillah. Senang je forward kan. Baik. Pertama, dalam negeri ke luar negeri? Ya. Baik. Ibadah korban ni syiar. Syiar, dia kena zahirkan syiar ibadah korban ni di tempat terbuka supaya orang nampak. Supaya syiar Allah tu dibesarkan. Jangan sorok-sorok, takutlah nanti orang bukan Islam nampak. No, you kena zahirkan. Sama juga macam azan. Azan ni tak boleh kita nak slowkan. Pasang yang sesuai. Kalau Al-Quran lama-lama sangat, sebelum subuh dia pasang tarhim pukul 5 pagi, itu tak betul lah. Berkeliling Jawi pun dah keluar dah. Yang boleh azan saja. Kalau orang kata janganlah pasang tarhim sebelum azan, itu saya setuju. Tapi kata azan nak dislowkan, itu tak setuju. Itu syiar yang perlu kita zahirkan. Sama juga dengan korban perlu dizahirkan di tempat kita. Jadi hukum asal, mana lebih afdal untuk kita melaksanakan ibadah korban, iaitu hukum asalnya di tempat sendiri. Okey. Ya. Nak buat luar negeri tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Kenapa dalam negeri lebih afdal? Sebab kita menzahirkan syiar Islam dekat tempat kita sendiri. Lagi banyak ibadah korban, lagi terzahirnya ibadah korban sebagai syiar. Dan kedua, daging itu kita dapat lihat binatang itu disembelih di hadapan kita. Seperti mana Nabi SAW memerintahkan Sayyidah Fatimah, "Qumi ya Fatimah washhidiha." Nabi kata, berdiri dan tengoklah Fatimah binatang korban kamu. Disunatkan kita melihat binatang korban itu sendiri. Kalau luar negeri tak nampak. Kecuali kalau dia buat live. Live berapa ramai itu dapat kan. Nak pergi pegang-pegang macam tu. Tapi maksudnya depan mata kita. Dan ketiga, Nabi bila ibadah korban, Nabi makan sikit. Tak banyak pun, sikit kita ambil sedikit. Tapi kalau korban luar negeri kita tak dapat jamah langsung. Kecuali di frozen bawa balik, itu jarang, tak pernah ada NGO yang buat. Dan maksudnya makan tu, kita lepas korban kita masak time tu juga, hari tu juga kita makan untuk kita, ataupun kita simpan untuk kita tuan-tuan. Jadi pada hukum asasnya dalam negeri lebih afdal. Tetapi luar negeri tidak menjadi masalah. Cuma bila kita orang tanya soalan macam ni, jawapan standard kami di Pejabat Mufti Wilayah, kita raikan kedua-duanya. Maksudnya sesiapa yang berkemampuan untuk buat dalam negeri, lebih afdal, lebih besar pahalanya buat dalam negeri. Tetapi kita bagi option juga. Maksudnya nak daftar dekat Masjid Kampung Baru dah penuh, dah tutup dah. Tak larat nak buat banyak-banyak. Pergi masjid sana pun dah tutup, situ tutup. Masjid Kampung Lama pun dah tutup juga. Tak ada. Jadi option okey, buat luar negeri. Pun okey juga. Dan kedua, bagi mereka yang nak buat satu bahagian RM800, mahal. Kenapa mahal Ustaz? Afrika murah Ustaz? Kenapa tu? Lembu banyak kan? Lembu. Yalah, dia banyak faktor lah. Sebab kita kat sini labor pay tinggi. Kita dedak mahal, sana dedak murah je kita. Lepas tu upah jaga lembu tu murah sangat, gaji kecil. Jadi sana tak heranlah lembu sana murah, kambing sana murah. Sini lembu mahal, maka satu bahagian mahal. Jadi tak semua mampu untuk bayar satu bahagian 800. Dia kata kalau buat luar negeri Ustaz, dapat 3 bahagian Ustaz. Jadi kalau dia betul-betul tak mampu buat dalam negeri, maka dipersilakan buat dekat luar negeri daripada tak buat langsung. Ya. Yang kurang digalakkan, dia mampu buat dalam negeri, ada duit lebih tapi tak nak buat luar negeri, nak jimat punya pasal buat luar negeri. Ini tak ada masalah,
tetap sah tapi kurang afdal. Bila sebut kurang afdal, kurang pahalanya. Jadi ibadah target kita nak dapat pahala yang tertinggi. Itu yang pertama. Kedua, boleh tak kita bagi daging korban kepada jiran saya yang bukan Islam? Jawapannya dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram kita memberi kepada non-Muslim daging korban. Kerana apa? Daging korban itu adalah ibadah. Ya. Kita bukan sedekah, ibadah yang memang kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sembelih biasa tak apa, tak ada masalah. Tetapi ini adalah ibadah. Maka ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu dalam mazhab Syafi'i haram kita memberi daging korban kepada non-Muslim. Ada satu tempat dekat Petaling Jaya ni tuan-tuan. Dia ni duduk satu taman dan sekelilingnya ada komuniti bukan Islam. Dan masjid tu bila setiap kali raya korban, buat sembelih korban, nanti non-Muslim datang bertenggek tepi pagar tu. Kan? Daging, ada daging tak Tuan Haji ni kan? Non-Muslim sana pun pasih cakap Melayu. Kan? Jadi dia kata daging, dia kata macam mana? Saya kata Tuan Haji buat macam mana? Macam ni Ustaz. Tiap-tiap tahun kami spend beratus-ratus duit kutipan tu, kita beli daging kat luar. Beli daging kat luar lah, bukan korban. Beli kat mana-mana pasar ni kan. Pasar Chowkit ke apa beli. Lepas tu, itulah daging yang bukan korban tu kami bagi pada non-Muslim. Settle masalah. Alhamdulillah. Itu perancangan bijak macam tu. So standby. Sama juga dia kata kalau kita nak buat lauk, kita buat satu periuk khusus untuk non-Muslim. Kita masak daging luar, bukan daging korban. Tapi samalah kari-kari juga masak tu. Kan? Jadi dapat dijamu. Dan itu tindakan yang sangat bijak. Jadi memang kita tak nafikan bahawa apakah hukum memberi daging korban kepada non-Muslim, ada khilaf. Ya, mazhab Hambali kata harus. Ya, Maliki kata makruh. Makruh ni kalau kita bagi gugur pahala. Jadi kita tak nak gugur pahala. Tapi Hambali kata harus. Maksudnya benda ni khilaf. Tapi jangan kita sengaja mencari-cari. Kita kena cari. Kafir juga kena cari. Tak payah. Jangan kita nak mencari-cari. Cuma terpaksa tiba-tiba datang. Kita tak ada daging luar. Kalau tak bagi nanti kan tak elok dari segi sudut prospek dakwah dan sebagainya. Terpaksa. Lepas tu jiran kita sebelah tu bau daging tu, dia tak rasa daging kita. Tak bagi pun kita serba salah. Kalau terpaksa, bolehlah kita ambil pandangan mazhab Hambali. Tapi saya galakkan, saya nyatakan kalau boleh elak. Kalau boleh elakkan. Kita boleh ambil pandangan yang mengharuskan kalau keterpaksaan dan kita tak boleh elak situasi seperti ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jelas tuan-tuan? Jelas ke tidak ni Jelas. Alhamdulillah. Ramai yang mencatat tu ramai yang sebelum ni keliru, hari ni dapat penjelasan. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, pentingnya kita melakukan ibadah dengan ilmu. Bila kita buat dengan ilmu, maka tepat dari sudut syariat dan kita tidak tergelincir bagi menyempurnakan ibadah korban kita. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita nak meneruskan perbincangan kita mengenai tentang ibadah korban, kita akan berhenti seketika bagi memberi laluan kepada syiar juga. Untuk melaungkan azan Isyak terlebih dahulu. Sebelum kita sambung sedikit lagi, ada beberapa isu. Kalau tuan-tuan nak nak tanyakan soalan pun boleh letakkan di ruangan komen Facebook Live masjid kita ini. Nanti saya tengok di ruangan tersebut untuk saya gabungkan dalam soalan-soalan saya, insya-Allah. Baik, kita jemput Tuan Bilal kita untuk bersedia bagi melaungkan azan fardu Isyak, dan kita akan sambung kembali bual bicara ibadah korban pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan Bilal, 19 saat daripada sekarang. Baik, insya-Allah tuan-tuan dirahmati Allah, kita akan sambung sedikit lagi. Mungkin jam 9 kita akan berakhirlah tuan-tuan sekalian. Baik, kita akan sambung semula tentang bual bicara ibadah korban kita. Sebagaimana yang saya janjikan sebelum kita memberi laluan azan tadi, untuk kita kemukakan soalan-soalan masyarakat lah. Saya ingat soalan-soalan yang biasa ni ditanyakan dan hari ini kita dapat penjelasan. Baik, saya nak bawa satu soalan daripada Facebook ni, Firman Khalif Hairi. Nama dahsyat ni. Orang muda ni tanya ni. Dia kata, bolehkah korban dibuat ambil bahagian untuk orang yang sudah meninggal?
adakah amalan itu diterima oleh si mati? Silakan Doktor. Baik Ustaz, soalan ni pun famous jugalah. Ya, selagi mana nyawa dikandung badan sampai musim korban, soalan ni mesti orang tanya. Mesti ditanya. Macam bulan puasa hukum korek hidung juga. Korek hidung. Ya, saya kata korek hidung batal kalau jari kita sampai sini. Batal. Baik. Hukum kita daftar nama. Contoh kalau Ustaz Hariri datang nak daftar satu bahagian untuk arwah datuk atau nenek dia. Okey. Boleh atau tidak? Ya. Di sini hukumnya saya kena jelaskan, ulama berselisih pandangan. Ada 3 pandangan. Ada pandangan kata tidak sah. Ada pandangan kedua harus dan sah. Dan pandangan ketiga sah tetapi makruh. Okey. Kita start belakang balik, yang kata sah tetapi makruh tak dapat pahala apa-apa, iaitu mazhab Maliki. Yang mengatakan sah dan sampainya pahala kepada si mati kalau kita daftar pendaftaran korban untuk si mati, sampai pahalanya dan sah di sisi mazhab Hanafi dan Hambali. Dan pendapat yang mengatakan tak boleh dan tak sah kalau buat ibadah korban untuk si mati, iaitu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Selagi mana kalau si mati tidak meninggalkan wasiat. Jangan terkejut saya habiskan cerita ni. Mazhab Syafi'i tak boleh. Baik. Okey. Jadi mazhab Syafi'i kata kalau si mati sebelum dia meninggal dunia, dia tidak mewasiatkan untuk supaya orang yang hidup melakukan ibadah korban untuk dia, maka tak sah kalau kita buat untuk si mati. Ini pandangan yang muktamad. Kalau kita buka dalam kitab Al-Majmu', kita buka dalam kitab Mughnil Muhtaj, Al-Imam Nawawi dan Imam Al-Khatib Asy-Syirbini menyebut ada pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya ramai-ramai ulama mazhab Syafi'i majoriti mengatakan tak sah kalau si mati tidak meninggalkan wasiat. Tetapi Imam Nawawi kata ada sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan boleh kalau nak buat ibadah korban dan daftar nama orang yang meninggal dunia, hukumnya sah dan pahalanya sampai. Itu pandangan sebahagian ulama mazhab Syafi'i yang bertepatan dengan mazhab Hanafi dan Hambali. Baik. Meskipun pandangan mazhab Syafi'i mengatakan tak sah untuk buat korban untuk si mati, tetapi sebahagian ulama mazhab Syafi'i, terutama di kalangan mutaakhirin, ulama yang terkemudian mazhab Syafi'i, dia kata walaupun tak sah tetapi boleh seseorang itu dia ambil satu bahagian, dia daftar atas nama dia, setelah selesai ibadah korban dia pun berdoa pada Allah dan diniatkan pahala itu disedekahkan kepada si mati. Boleh. Jadi walaupun mazhab Syafi'i kata tak boleh letak nama si mati, tetapi letak nama sendiri, sedekahkan pahala, boleh. Itu di sisi ulama mutaakhirin mazhab Syafi'i. So konsep dia lebih kurang lah, sama aja. Kan? Tak daftar nama pun nama kita, tapi pahala seluruhnya kita sedekah pada si mati. Sama juga, lebih kurang. Ya, baik. Jadi isu ini tuan-tuan, dia khilaf. Ulama berbeza pandangan, terutama berkaitan dengan pahala, sampai atau tidak, sah atau tidak. Jadi isu-isu berkaitan dengan pahala sah atau tidak ni masih dikira sebagai khilaf ataupun perselisihan ulama yang membawa rahmat untuk umat Islam. So ini khilaf rahmat untuk umat Islam, maka bagi saya tidak menjadi masalah. Dan saya pun yakin Datuk Mufti pun akan bagi jawapan yang sama, iaitu kita boleh mengambil pandangan mazhab Hambali dan Hanafi dan sebahagian ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa sah dan harus kalau buat ibadah korban untuk si mati. So tak ada masalah. Daftar dekat pihak pengurusan korban di Masjid Jami' Kampung Baru, saya nak satu bahagian untuk arwah fulan bin fulan. Boleh menurut sebahagian ulama. Jadi kalau tuan-tuan pergi mana-mana, ada sekali tu saya ceramah dekat Ceras, dia kata ada ustaz tu ceramah, dia kata tak sah, tak boleh, dia kata. Betul ke ustaz? Ustaz cakap betul. Dalam perspektif mazhab Syafi'i, betul lah dia cakap, betul. Ya.
Tapi kenapa ustaz tu tak sebut khilaf? Mungkin dia tak tahu ada mazhab lain. Ya. Mungkin dia belajar setakat tu, kita kena sangka baik. Ya. Yang dia cakap tu tak salah, betul. Ya. Dan dia cakap benda yang sama, boleh hadiah pahala. Jangan daftar orang mati, daftar nama sendiri, hadiah pahala. Betul lah dia cakap. Sama seperti kan. Cuma dia tak sebut khilaf. Jadi saya tambah sikit. Ustaz cakap betul. Dalam konteks pandangan muktamad mazhab Syafi'i begitu, tetapi saya tambah lagi ada khilaf. So, saya tambah sikit. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih pandangan yang luar daripada mazhab Syafi'i mengatakan sah dan sampainya pahala kalau ibadah korban untuk si mati. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Ini jalur orang akademik. Dia akan sebut dulu pandangan yang luas, kemudian dia pandu kita jalan yang lurus. Ini seronok tuan sekalian. Dan ini mahalnya Dr. Said Rizal. Boleh follow IG dan Facebook. Saya banyak rujuk tuan sekalian. Ada satu lagi doktor. Ini pun soalan famous juga tentang akikah dan korban ni. Daripada saudara Naim Ahmad. Dia kata, boleh ke korban diniatkan sekali dengan akikah? Waktu kecil-kecil ayah dia tak sempat nak akikah. Jadi dia nak buat sekali dengan akikah. Macam mana doktor? Baik, kita tak keluar mazhab lain. Ada dalam mazhab Syafi'i, kalau kita belajar mazhab Syafi'i di peringkat tertinggi, ya, kita akan dapati ada dua ulama agung mazhab Syafi'i. Dia antara, kata orang ni, dia punya head, kepala dia. Di kalangan ulama mutaakhirin, ulama mutaakhir mazhab Syafi'i ni ada dua jagoh, iaitu Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Banyak dalam kitab-kitab fiqh menjelaskan bahawa berlakunya khilaf antara dua ulama besar mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf, ya. Khilaf dalam isu-isu yang tak pernah difatwakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak pernah fatwakan, tetapi isu itu difatwakan oleh ulama-ulama terkemudian mazhab Syafi'i. Di situ berlaku khilaf. Terutamanya khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Okey. Kembali kepada isu, boleh tak kita jamakkan, kita gabungkan sekali niat korban dan niat akikah dalam satu bahagian ataupun satu ekor kambing? Macam niat puasa 6 orang perempuan kita. Niat qada dengan puasa 6 sekali. Boleh tak? Ya, itu tak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i, boleh. No problem. Boleh tak apply dalam korban dan akikah? Di sini khilaf. Tapi kalau Ustaz Ridi, dia kena keliru. Kalau 7 bahagian, 4 bahagian nak buat korban, 3 untuk akikah, itu tak apa, itu lain. Dia tak gabungkan. Dia cuma bahagi-bahagikan 7 bahagian tu, ada untuk korban dan itu lain. Tapi ini satu bahagian, okey, 1 ekor kambing. Dia niatkan sekali, aku korbankan binatang korban ini untuk korban dan akikah anak aku. Boleh atau tidak? So berlakunya khilaf antara dua ulama besar ni. Imam Ibn Hajar mengatakan tak boleh. Kalau dia niatkan gabung dua-dua sekali, dua-dua tak sah. Tu dia. Akikah tak dapat, korban pun tak dapat. Sebab dia ibadah khusus, kata Imam Ibn Hajar. Berlainan pula Imam Ramli, juga mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Sama macam gabungan puasa sunat 6 Syawal dengan qada. So khilaf. So khilaf, ini pun khilaf rahmat. Cuma apakah cadangan saya? Cadangan saya, kalau mereka yang mampu untuk tangguhkan akikah dan dia mampu untuk simpan duit untuk akan datang, maka buat korban dahulu, elakkan daripada gabung. Kita ambil pandangan yang lebih berhati-hati. Tetapi ada juga golongan yang memang, Ustaz, saya nak kumpul 1000 lebih dapat seekor kambing ni pun makan 7 tahun Ustaz. Betul, ada orang yang B40 yang memang tak ada duit, dia kata, inilah yang saya nak buat. Rasa-rasa kalau saya buat korban dulu untuk akikah anak saya, kena tunggu lagi 7 tahun. Kena simpan. Sebab ada orang, 1000 lebih pun nak ambil 7 tahun. Tuan-tuan, kalau tak jadi B40, jangan cakap. Betul. Orang B40 nak simpan RM1 satu hari, sebulan pun susah tuan-tuan. So dia dapat kumpul 1000 ni nak korban, dia kata, Ustaz, inilah saya tak tahu bila lagi lepas ni saya ada rezeki nyawa panjang nak buat akikah pun tak. Boleh tak saya gabung sekali? Orang macam ni kita boleh kasih ambil pandangan boleh gabungkan. Sebab dia nak dapat seekor kambing tu susah. So ada ini rahmat tuan-tuan, ini rahmat. Khilaf ni rahmat. So bila rahmat ni jangan kita cari pandangan yang mudah. Tapi kita cari pandangan lebih berhati-hati, iaitu tidak menjamakkan. Buat korban dulu, lepas tu kumpul duit lain sikit, tahun depan buat
akikah pula. Ataupun lepas 2-3 bulan kumpul duit buat akikah pula. Akikah boleh bila-bila masa saja. Tapi kalau orang jadi macam ni susah dah dapat. Inilah lepas ni tak tahu lagi bila. Boleh ambil pandangan menggabungkan, iaitu pandangan Imam Ramli, iaitu diniatkan sekali, ya, ataupun diwakilkan kepada tukang sembelih. Saya niatkan seekor kambing ni untuk korban dan akikah anak saya sembelih, maka insya-Allah dapat dua-dua sekali. Allahu a'lam. Masya-Allah, tuan-tuan dirahmati Allah, kita dapat satu penjelasan yang jelas hari ini. Soalan-soalan yang biasa kita lalui, kadang-kadang tak berlaku pada kita, tapi orang tanya kita. Lepas ni kita boleh jadi Dr. Syed Syarizan boleh sampaikan lagi. Ada dua pandangan Tuan Haji, ya? Wah. Baik. Saya fikir kita sudah sampai di penghujung lah. Sebelum pukul 9 kita janji untuk tamatkan program kita ini dalam 1 jam program kita. Ini sekira semacam khulasah dan penutup lah, Doktor. Korban kadang-kadang kita rasa kecil berbanding Aidul Fitri. Aidul Fitri kita berhabis baju, makan, minum, pakaian dan kita sambut dengan begitu meriah. Tapi ibadah korban kadang-kadang nak buat keluar 860 jadi Parkinson, Doktor. Parkinson. Itu ni. Sayang berbenarnya. Tapi kalau Aidul Fitri, ya Allah, 2,000, 4,000 pun kita habis. Macam mana Doktor boleh bagi kesedaran kepada kita atas nikmat setahun yang Allah Ta'ala bagi kepada kita macam-macam? Sihat, rezeki, anak-anak berjaya, dan kita nak korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doktor bagi nasihat dan semangat kepada kita. Penutupnya silakan. Konklusi Ustaz hari ni pun dah cukup sebenarnya. Cukup dah, jamik manik dah. Saya tak bagi pun tak apa. Tuan-tuan dah faham dah kenapa kan. Ya. Betul. Dok raya tu dok Shopee je. Sampai Shopee pun kenal muka dia. Engkau lagi. Kau lagi kan. Kan? Lazada pun sama juga. Ada orang kawan saya ceritalah. Yeah. Dia kata kan, Ustaz, macam mana saya nak pujuk isteri hati saya yang selalu menangis? Kawan saya kata, usap kepala isteri, sebutlah tahzan. La tahzan maksud jangan bersedih lah. Tapi dia tak senyap, dia nangis juga. Kawan saya kata senang saja. Usap dahi je, sebut nah Lazada. Okey terus. Okey, siap terus. Lazada tu shopping dia sukalah, terus hilang. Jadi Shopee, Lazada pun kenal muka dia, tapi nak satu bahagian 800 yang luar negeri pun susah juga. Jadi inilah ya, kita fikirkan bahawa kita sanggup menyimpan duit. Ada satu kawan saya ni, dia kata dia jumpa kawan dia dalam satu grup kaki bicycle. Dan mereka satu grup tu setiap bulan simpan duit main kutu. Main kutu dapat duit apa? Beli equipment basikal. Beli gear saja besar macam ni Ustaz. 5,000. Sanggup tu. Down payment motor tu. 5,000 gear. Saya pun tengok gear tu. Kenapa, apa beza gear tu? Dia sama gear kita. Oh, gear ni Ustaz, kalau kita pasang naik bukit selamba je. Kaki tak terasa. Oh, macam tu 5,000 ya. Tapi kalau buat apa, simpan duit main kutu ya, untuk korban alangkah baiknya. Masya-Allah. Kutu untuk beli basikal, kutu untuk beli emas perak. Sedap. Ada jugalah kutu untuk kita buat ibadah korban. Paling tak pun tak mampu buat dalam negeri, buatlah luar negeri. Kita pakai, ini peluang kita tuan-tuan. Peluang kita masih hidup, peluang untuk kita beribadah. Kita tak dapat pergi haji, ini dia. Ini masanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai Nabi kata, sesiapa yang berniat untuk melakukan ibadah korban, bila masuk 1 Zulhijjah, jangan bercukur, jangan ketik kuku, dan jangan apa tu. Misai Ustaz Ari pun dah naik tu. Tak cukur-cukur sebab apa? Jadi untuk kita merasai semangat orang berihram nak pergi haji tu. Kan orang ihram tak boleh ketik kuku, tak boleh cukur misai. So kita pun dapat semangat. Bukan saja dapat semangat, kita pun dapat pahala meniru orang ihram. Besar pahala tu. Jadi kita pun beruntung. Allah bagi pahala. Dan kita tak dapat sebesar pahala orang yang buat haji, tetapi inilah peluang yang ada duit, lakukanlah ibadah korban. Tak cukup dalam luar negeri, dalam negeri, buat luar negeri. InsyaAllah. Yang penting buat ibadah korban setiap tahun, jangan miss. Kecuali mereka yang tidak mampu, jangan sampai pinjang alung, jangan sampai nak jual benda-benda yang harta yang sepatutnya untuk kita gunakan, tak perlu. Yang mampu saja. Ya wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah. Kita telah membincang dalam tempoh 1 jam tentang bual bicara ibadah korban. Bermula tentang maksud korban, falsafah korban,
hukum hakam korban, akhirnya kita nak jadi semangat untuk kita melaksanakan ibadah korban sebagai ketaatan kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada guru kita, kekanda saya Dr. Syed Shahrizan yang hari ini berkongsi dengan banyak ilmu kepada kita. Tuan-tuan boleh pergi ke Facebook dan IG Doktor dan banyak isu-isu semasa yang Doktor ulas untuk kita ambil panduan dan juga sebagai pegangan kepada kita. Dan saya ucap terima kasih juga kepada penonton-penonton di Facebook yang makin banyak pula soalan yang hujung-hujung. Nanti soalan-soalan ini saya ingat boleh rujuk kepada laman web Pejabat Mufti yang saya fikir banyak jawapan yang telah disimpan di dalam khazanah Pejabat Mufti, tuan-tuan sekalian. Dan kepada tuan-tuan yang semangat untuk melaksanakan ibadah korban, di Masjid Kampung Baru kita ini, Masjid Jamek Kampung Baru, dibuat ibadah korban masih dibuka penyertaannya. Borang tuan-tuan boleh ambil di kaunter pengawal dan pejabat masjid, satu bahagian lembu sebanyak RM860. Jadi kita ambillah semangat untuk kita terlibat di dalam ataupun mengambil bahagian dalam ibadah korban pada tahun ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian ilmu kita malam ini. Insya-Allah Masjid Jamek akan menyajikan lebih banyak program-program imarah masjid ilmu kepada tuan-tuan. Tuan-tuan bagilah semangat dan juga sokongan kepada masjid kita. Apabila kita bagi sokongan kepada masjid, dan manfaat itu akan kembali semula kepada diri kita dan masyarakat, insya-Allah. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.